Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hadaini rahmatika ya arhamar rahimin. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetamu Allah yang dimuliakan pada bulan yang penuh keberkatan. Marilah sama-sama kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca kitab dan kita sedekah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pengarang kitab ini, pada kedua ibu bapa kita, guru kita, seterusnya pada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita untuk terus berada dalam satu bentuk halaqah yang Allah taala rahmati, yang Allah suka, yang Allah gembira kepada hamba-hambanya yang mengambil peluang dan kesempatan dalam majlis-majlis seperti ini, iaitu majlis ilmu. Sebagaimana yang telah kita nyatakan dahulu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah untungnya orang yang berada dalam majlis ilmu? Mereka mendapat doa dari malaikat. 3 doa dari malaikat masa kita berada dalam majlis ilmu. Apa doanya? Iaitu Allahumma arhamhu, ya Allah engkau rahmatilah orang-orang yang berada dalam majlis ilmu ini. Masya-Allah tuan-tuan, ini ada satu keuntungan bagi kita. Banyak orang dia nak cari untung kat dunia tuan-tuan. Banyak kalau cari dunia di dunia tuan-tuan, 24 jam cari, banyak untung kita boleh dapat. Tapi bagaimana kita nak dapat untung akhirat? Dalam masa yang singkat, lebih kurang setengah jam, 40 minit, 1 jam ni tuan-tuan, Allah merahmati kita sepanjang berada dalam majlis ilmu. Itu untung yang kita boleh bekal di akhirat tuan-tuan. Yang kalau dunia punya untung belum tentu kita boleh bawa akhirat. Tapi untung akhirat ni tuan-tuan, memang itulah kita punya akaun ada kat sana. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita yakin kepada hari kiamat, hari akhirat besok. Allah Ta'ala rahmati kita. Apa rahmati ni? Allah berikan ketenangan pada jiwa kita. Itu di antara perkara yang Allah Ta'ala rahmat. Sebab itu tuan-tuan, ada orang semayang rajin tuan-tuan, tapi jiwanya tak tenang. Itu di antara kurang rahmat daripada Allah SWT. Bukan maknanya dia tak baik, dia baik, tapi hatinya tak tenang. Geram, dendam, ceramuk,
kata tu apa tu, serabut. Itu di antara jiwa yang Allah Ta'ala tak beri ke rahmat daripada dia. Di antara kerahmatan, jiwa tenang. Kita tengok orang dulu tuan-tuan, jalan kaki je pergi surau, berpeluh-peluh, tapi dia happy. Kita hari ni tuan-tuan pergi naik kereta, aircon lagi, tapi muka monyok je. Nampak? Orang tu jalan jauh tau, jalan berpuluh-puluh, tapi dia sendiri je, tenang. Sebab apa? Bukan kekayaan itu menunjukkan ketenangan, tapi jiwa yang tenang itulah Allah Ta'ala rahmati kita. Jadi kalau kita rasa macam tak apa-apa nak settle lagi dalam jiwa kita, rajin-rajinlah duduk dalam majlis ilmu. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala suruh kita apa? Di antara nak bersihkan jiwa, nak bersihkan hati, majalisatus salih, duduk dalam golongan orang-orang yang saleh, orang yang baik, iaitu duduk dalam majlis ilmu. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Malaikat tolong doakan bagi pihak kita, iaitu Allahumma ighfir lahu, ya Allah engkau ampunkan dosa orang yang berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah tuan-tuan, kita ni orang yang berdosa. Kita ini sentiasa melakukan dosa, maka malaikat tolong mohon ampun bagi pihak kita. Kita pun nak minta ampun pada orang pun tak ada. Kita nak ampunkan kawan kita duduk sebelah ni kan, Haji, doakan dia, ya Allah kau ampunkan dosa dia, tak ada. Walaupun kawan baik, kecuali dia belanja kita lah, baru kita kata bagus dia. Itu kalau tak ada sebab, memang tak ada saja-saja, walaupun kawan baik lah, badi lah, orang kata badi kan, badi, tak ada kita nak kata ya Allah engkau ampunkan dosa kawan aku, ada tak? Tak ada. Biasanya kita mohon, ya Allah engkau ampunlah dosaku, ya Allah engkau ampunlah dosa anak isteriku, ya Allah engkau ampuni kaum muslimin muslimat umum, kaum muslimin muslimat umum. Untuk khusus kepada kawan, tak ada. Pada kawan tu hari-hari ajak minum, tak ada nak minta ampun bagi dia, tak ada. Kecuali ada sebab-sebab tertentu. Itu contoh. Maka kita ni memang jenis laih. Maknanya laih, dia tak pernah ingat kawan. Kita banyak pentingkan diri kita. Kat dunia pun kadang-kadang kita banyak pentingkan diri, apatah lagi kita dah akhirat. Akhirat lagi nafsi-nafsi. Semua penting diri-diri, dia tak kira kawan dah. Kalau ada kawan memang dia nak cari je supaya dosanya dipikul oleh kawan. Begitu kat akhirat. Dekat dunia pun dah ada rasa, apa lagi dekat akhirat. Jadi doa malaikat yang kedua iaitu Allahumma ighfir lahu, ya Allah engkau ampun tindak dosa orang ini. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, apa doa malaikat bagi orang yang berada dalam majlis ilmu, majlis yang diridai Allah Ta'ala ini tuan-tuan, iaitu Allahumma tub alaihi, ya Allah kau terimalah taubat bagi mereka yang berada dalam majlis ini. Maknanya Allah Ta'ala, kalau kita mohon ampun pada malam ini, kalau kita berada dalam majlis ini kita mohon ampun, maka Allah Ta'ala sedia mengampunkan. Sebab malaikat mohon kepada Allah supaya terima taubat mereka. Sebab itu biasanya kita bila pada majlis ilmu ni tuan-tuan, tok guru, muallim, ustaz-ustaz, penceramah akan kata kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul As. Itulah di antara ciri-ciri kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari dah masuk tanggal yang ke-7 daripada bulan Muharram. 7 ke 8? Bolehlah 7 pun boleh, 8 pun boleh. Besok 8 dah. Besok 7. Besok tu 7. Besok 7. Hari Sabtu 8. Hari Ahad Tasik 9. Hari Senin Ashar 10. Jadi sebagai peringatan sama-sama kita sebagai umat Muhammad, maka kita bersedialah untuk mengambil peluang dalam kelebihan Muharram. Kelebihan Muharram. Apakah amalan yang boleh kita buat pada 9-10 ini? Iaitu yang jumhur ulama daripada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu as-saum, berpuasa. Berpuasa pada Tasik dan Ashar. Iaitu pada 9 dan 10, iaitu pada hari Ahad dan hari Isnin. Kacau Ashura itu nombor 2. Bukan itu nombor 1. Ada orang dia kacau bubur tu. Kalau belah sini kurang sikit lah. Kalau belah-belah utara, wah, dia kacau bubur Ashura ni memang A lah. Memang particular nombor 1. Puasa dok, kacau dulu dia. Bubur syura, orang panggil bubur syura lah. Nak kacau-kacau lah. Tapi bukan itu utama. Yang utama ialah berpuasa. Sebab apa? Nabi kata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni silingan sebelum kita masuk tajuk,
afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrul Muharram. Ya, kata Nabi SAW dalam hadisnya, iaitu daripada Muslim, dia kata puasa yang paling utama, yang paling baik, iaitu puasa pada bulan Ramadan. Maka puasa yang terbaik selepas Ramadan iaitu puasa pada bulan Muharram. Lebih-lebih lagi pada 9 dan 10. Apa kesannya daripada kita berpuasa pada 9 dan 10? Di antaranya Nabi SAW mengatakan, siapa yang berpuasa pada 9 atau 10, maka Allah Ta'ala menghapuskan dosanya setahun. Ini berpandukan kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Muslim. Qala wasu'ila an saumin yaumul ashur faqala yukaffirun nas fa yukaffirun sana wal madiyah. Maknanya Nabi kata dalam hadis dia, sesiapa yang berpuasa, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah kelebihan kita berpuasa pada 9 dan 10 Muharram? Nabi kata dalam hadis ini, orang yang berpuasa pada 9 dan 10 Muharram akan dihapuskan dosanya setahun. Mana tahun? Tahun lepas 1435 dah berlalu, kita puasa pada 9 dan 10, insya-Allah kita akan dapat pengampunan setahun yang lepas. Ini dah masuk 1436 kan? Insya-Allah tahun depan kita panjang umur, kita akan puasa lagi 9 10, akan terhapuslah dosa sepanjang 1436 Hijriah pula. Masya-Allah tuan-tuan, itu kesan dia. Itu kesannya. Apa lagi amalan yang boleh kita lakukan pada 10 Ashura ni tuan-tuan? Di antaranya perbanyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Jadi ramai-ramai nak bagi jagung, nak bagi beras, nak bagi santan, nak buat masak bubur, bolehlah bagi. Bagi. Masa tu yang baru nama ceritanya jadi bubur tu, sebab orang berbelanja nak bagi. Oh, saya tak dapat beli apa Ustaz, saya bagi dia duit. Tak apa, tak kisah. Saya tak bagi apa Ustaz, saya kacau aja. Pun jadilah. Habis dah tak ada benda nak buat. Maknanya ada aktiviti lah kita nak buat untuk buat sedekah. Sedekah yang paling ringan, membantu dalam bentuk tenaga. Ya tak? Dan kita nak bagi duit, tak cukup mungkin kan? Kemudian kita nak bagi beras, rumah pun tak cukup beras kan? Kita bagilah, kita pegang sendok, jalan je lah. Ataupun kita basuh pinggan, jadilah kan? Ni tak tahu nak bungkus je kerja. Maaf cakap dah lah apa benda tak bagi, tahu nak bungkus, ambil banyak pula tu. Lepas tu simpan dalam peti air 2-3 hari tak habis-habis. Ini perangai satu dah sedekah malam, bungkus je kerja. Tapi bukan orang sini. Harap-harap tak adalah orang sini kan? Kan dia alhamdulillah. Orang dah beriman dia lain, orang dah mengaji dia lain. Dok, dia sibuk bungkus je kerjanya. Ya tak? Bagi dok, lepas tu komplain. Tak wah. Ni kurang santan. Dah tahu kurang santan, tambahlah santan, beli santan. Mulut celupar betul lah. Minta maaf ya. Ini gurau. Nak bagi tahu, janganlah kecil hati pula. Ni bila majlis ilmu kecil hati, bila majlis ilmu kecil hati. Bila lain majlis ilmu, majlis lain orang kutuk pun tak apa. Suka. Majlis ilmu kita betulkan pun kena kecil hati. Saya kecil hati dengan ustaz tu, mulut kurang ajar dia kata. Padahal saya tak sebut nama pun. Kalau saya sebut nama direct tu bolehlah cakap kurang ajar tak? Saya cakap umum pun salah juga. Kompi betul Syekh. Bila nak cakap kan? Kalau terasa tu dia lah ya. Kan? Jadi minta maaf lah kalau saya cakap umum janganlah kecil hati pula. Baik. Itu dia. Banyakkan sedekah. Sedekah yang paling afdal, sedekah pada ahli keluarga. Pada malam tu belanja anak bini makan je. Dapat bonus. Belanja lah anak bini. Ini abang, jom. Abang dengar tak kuliah tadi ustaz cakap? Malam ni belanja kita tau. Awak dang belanja dah. Bagi je lah. Setahun sekali. Dengan bini kedekut dengan anak berkira. Dengan kawan-kawan tu dia belanja selamba je.
Ngeteh tiap-tiap petang ngeteh je. Tiap-tiap petang ngeteh. Haji. Tiap-tiap petang ngeteh je. Tak ada orang ke? Tak ada bawa ngeteh bawa bini. Kan? Betul Haji? Mak Haji ganggu tu, saya tak tahu siapa. Wallahualam. Itu cerita je, nak cerita sebab kita dengan kawan ni close. Bagus. Tapi dengan bini lagi close sebenarnya. Tidur sekali, makan sekali, tapi tak pernah bawa ngeteh je. Sekali-sekali belanja. Ngeteh, jom. Roti canai je Mak Haji. Jangan minta banyak-banyak. Parah Abang Haji. Minta roti canai je, tapi double lah. Roti canai tampal. Cukup lah. Lebih sikit je. Belanja anak bini. Takkan salah kan? Itu dia, belanja. Apa lagi amalan yang baik dilakukan pada 10 Ashura? Iaitu kita raikan anak yatim. Kita raikan anak yatim. Kalau ada duit sikit, belanjakan pada anak yatim. Yang terbaik kalau kita dapat mengusap kepala anak yatim, sebanyak mana rambut yang terkena pada tangan kita itu, sebanyak itulah gugurnya dosa-dosa kita. Cari anak yatim. Jangan jadi yang bapa yatim. Bukan, anak yatim. Bapa yatim ni lah umai dah. Semua ngaku, Ustaz, saya yatim piatu lagi Ustaz. Tak boleh lah. Yang ini dah ada income sendiri. Income berlebih-lebih. Cari anak-anak yatim. Dekat taman kita mungkin ada di antara ibu-ibu tunggal kan. Anak-anak dia tu, hari tu kita belanja dia. Carilah. Kalau ada, tak ada, pergilah mana-mana. Tak ada masalah. Okey, baik. Okey, yang seterusnya, apakah amalan yang patut kita lakukan pada bulan Muharram, terutama pada 10 yang terakhir ini, iaitu berbanyakkan kita beristighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan mohon ampun kerana masa inilah Allah Taala bukakan pintu taubat pada kita, pintu pengampunan kepada kita sepanjang bulan Muharram. Sebab bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu, lebih-lebih lagi daripada kalangan Bani Israel. Jadi kalangan Bani Israel ni sebenarnya adalah kalangan para Nabi yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ketika dahulu sebelum mereka melakukan keingkaran sehingga mereka Bani Israel dilaknat oleh Allah SWT yang dirakam dalam Al-Quran. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, dan banyak lagi amalan-amalan lain lah. Banyakkan bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, banyakkan kita berzikir, banyakkan baca Quran dan sebagainya. Jadi gunakan kesempatan-kesempatan, peluang yang ada dalam kehidupan kita ini. Waktu-waktu yang senggang, waktu-waktu yang apa itu kita penuhi dengan mencari redha Allah SWT, di samping mencari keperluan hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Ta'ala, alhamdulillah kita sambung pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, iaitu berkaitan dengan bagaimana kita nak menjadikan diri kita ini sebagai golongan orang-orang yang soleh. Sebab sebagaimana yang telah nyatakan dahulu, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ma'allazina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka yang diberi nikmat, orang yang mendapat golongan, 4 golongan yang mendapat tempat di sisi Allah SWT, yang mendapat nikmat yang berpanjangan daripada hidupnya sehingga kewafatannya, iaitu ketika apa tu? Kalangan siapa dia? An-Nabiyyin, golongan para nabi, anbiya, rasul-rasul. Kita mungkin tak dapat kategori tersebut sebab kita bukan orang pilihan. Itu hanya Allah Ta'ala yang memilih. Tak dapat dah kita. Kemudian Siddiqin, golongan yang kedua, siapa dia? Golongan yang membenarkan apa juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiqin seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Ja'far, Hamzah, sahabat-sahabat juga radhiyallahu anhum. Mereka itu adalah golongan Siddiqin. Mereka sentiasa mengakui apa juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni aku juga, tapi kadang-kadang engkar. Sebab tu kita tak dapat masuk golongan Siddiqin. Macam tadilah Nabi suruh puasa, alah sunat aja. Dia jawab juga. Buat dok juga. Dijawab juga. Rajin benar. Dia tahulah perkara itu bila digalakkan sunat.
Kan bila dia buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Oh dia jawab, alah ustaz, sunat aja. Nak buat-buat, tak nak buat pun tak apa. Nampak? Engkau lagi tu. Kan? Macam mana? Patuh-patuh juga tapi engkau juga. Sebab kita ni action banyak je ya. Baik. Itu sedemikian. Kemudian yang ketiga, golongan apa? Asyuhada. Siapa dia? Orang yang mempertahankan dan berjuang hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak Rasul. Ya, lalu mereka terkorban dalam mempertahankan perkara tersebut, maka mereka itu gugur syahid. Ya, kita tak dapatlah syahid lagi sebab belum mati. Kalau mengaku dah syahid, kira confuse saya. Sebab syahid ni untuk orang dah mati. Kita belum lagi. InsyaAllah kalau panjang umur, mungkin Allah berikan kita lowongan untuk syahid insyaAllah. Ini nak pergi mengaji, mana tahu terpeleot jatuh, terus pengsan, tak sedar diri, koma 3 hari, lepas tu terus noktah, habis cerita. Koma tu ada tanda lagi, ada ayat lagi. Kalau noktah tu maknanya dah penghabisan ayat. Maknanya ninggal lah tu, mungkin dah syahid kita. Dan yang keempat tuan-tuan, siapa dia? Golongan yang mendapat naungan Allah, golongan yang mendapat nikmat Allah di akhirat dan di dunia, iaitu as-salihin. Golongan salih. Jadi golongan salih ini Allah Maha Kaya tuan-tuan. Allah Maha Kaya, dia tak bagi pada golongan tertentu, maka dia bagi satu golongan yang umumiah. Apa dia? Golongan umumiah ini golongan salihin. Maknanya haji berhak mendapat gelaran salihin. Mak haji berhak mendapat golongan salihin. Orang yang berjual juga dapat golongan salihin. Orang yang duduk saja juga mendapat golongan salihin. Bukan dapat gelaran daripada manusia, tetapi dengan perbuatan mereka untuk menjadikan diri mereka salihin. Jadikan diri kita menjadi soleh adalah selalu satu tuntutan kepada diri kita. Allah bagi peluang. Kamu berhak mendapat jadi salihin, menjadi orang saleh sekiranya kamu mengikut kriteria-kriteria yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu mesti ada ciri-ciri seorang yang saleh. Ada orang dia kata, kita dah sembahyang dah ustaz, takkan tak saleh? Belum lagi. Sembahyang belum saleh. Sembahyang telah melaksanakan tanggungjawab terhadap perintah Allah SWT. Saleh ini adalah adaptasi ataupun implementasi daripada salat itu. Boleh tak betulkan diri kita daripada mengumpat? Nampak? Puasa, ramai orang puasa, tapi boleh tak dia menjaga diri dia daripada nafsu amarah? Belum tentu lagi. Maknanya amalan dalam melaksanakan perintah Allah belum tentu saleh. Tapi saleh dia kena ada kriteria, ciri-ciri yang menyebabkan dia saleh. Yang pertama dalam bab ini, dalam kitab Riyadhus Salihin ini, Imam Nawawi kata apa? Bagaimana nak jadi orang saleh? Pertama, kena ada sifat ikhlas. Apa juga? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, Allah Ta'ala kata, tidak aku perintahkan kamu melaksanakan ibadah. Ramai orang ibadah, tapi hendaklah letakkan sifat ikhlas. Baru ibadah kamu itu mendapat nilai di sisi Allah. Bukan syarat sah sembahyang, tidak. Syarat sah ibadah bukan. Syarat sah itu dalam rukun, dalam perkara-perkara ibadah. Tapi nak dinilai ibadah kamu ini ibadah yang terbaik, ialah ikhlas. Bukan banyaknya kita buat. Ada orang dia banyak buat tuan, maaf cakap, buat Masya Allah, tapi nilai dia tidak ada di sisi Allah SWT. Sebab tujuannya adalah nak menunjuk ri'a anas, ada sifat nak menunjuk kepada orang ramai, maka tak ada nilai. Dia buatlah ya. Okey, itu yang pertama. Kemudian kita masuk bab yang kedua. Sebab dah kita kupaskan masalah ikhlas panjang tu, kita masuk bab yang kedua dalam bicarakan kitab Riyadhus Salihin, iaitu babut taubah. Iaitu nak jadi ciri orang soleh, mesti banyak bertaubat. Mesti ada sifat taubat. Mesti ada sifat istighfar, mohon ampun. Taubat, saya dah nyatakan yang lepas. Kita dalam bahasa, apabila dengan Allah namanya mohon ampun, dengan manusia namanya mohon maaf. Jangan kita samakan mohon maaf kita dengan Allah tu sama. Ya, Allah Maha Pengampun, manusia boleh maaf, dia tak boleh ngampun.
Jadi kita tak boleh minta ampun kepada manusia. Sebab manusia dia tak ada kuasa membatalkan. Tak ada kuasa membatalkan. Yang boleh membatalkan dosa kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia, sama manusia, kena mohon maaf. Bahasa, dari segi bahasa. Tapi orang nak guna pakai pun, saya lah mohon ampun juga Ustaz. Nak kata macam mana? Kadang-kadang kita ajar pun dia bukan nak dengar juga. Dia nak pakai lah. Apa salahnya Ustaz? Kan lebih baik dia dibulak, dia cakap. Kadang-kadang payah Syekh, kan? Dia pasal dah biasa, kan? Minta maaf ya Haji, abang, saya minta ampun ya bang. Tak boleh, Ustaz kata tak boleh. Alah, dah pakai je lah. Kadang-kadang orang ni ada juga dia punya kepala keras sikit, kan? Kita dah khabar dah. Alah, itu pun nak kira Ustaz. Bukan masalah kita. Bahasa, maknanya taraf. Saya nak cerita taraf. Sebab itu bila orang rumah kita minta ampun, kita muka sekrening je, muka relax je, muka macam orang besar. Jadi saya dah cerita kan, orang rumah kalau minta maaf dengan kita kan, cik, kita gaya cik macam tak ada dosa langsung. Relax je, kan? Sebab tu bila orang rumah kita minta ampun, minta maaf ni, panjang kiraannya. Yang suaminya jawab senang je, sikat, padat, tak payah panjang-panjang. Orang lelaki betul dia. Orang rumah cerita, abang minta maaf makan halal, minum debar panjang cerita dia. Suami cakap, udahlah Mina, abang maafkan, abang ampunkan. Senang je. Lepas tu dia jawab macam mana? Abang pun macam tu juga, sikit je, macam tak ada salah langsung je. Abang pun macam tu juga. Senang aja bahasa dia. Seolah-olah suami punya salah dengan isteri itu sama salah dia. Sebab dia anggap pasal sebut ampun tu, bila ampun dia rasa besar lah. Faham tak? Ini bahasa, dari segi bahasa lah. Perkataan tu tak sesuai. Minta maaf bang, saya minta maaf. Yelah abang maafkan, abang pun banyak juga dosa dengan kau lah. Jadi kita pun kena cakap jugalah kan. Bau betul, bau fair lah. Betul dia? Dia tak boleh. Sebab itu tuan-tuan, kita kena banyak mohon ampun. Sebab Nabi kata apa? Kullu bunu Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam itu melakukan dosa. Siapa dia anak Adam? Siapa dia anak Adam? Manusia lah. Haiwan tak payah minta ampun. Haiwan tak payah minta maaf. Walaupun kita kurung dia, kita kurung burung, kita main kita kena minta maaf dengan burung tu. Sebab apa? Mengganggu kehidupan dia. Daripada dia bebas, dah duduk dalam sangkar. Memang kita bagi makan, lawa sangkarnya. Bayangkan Haji, cuba Haji kena sangkar, mak Haji dah lalu depan je, musing je, macam mana? Tak menyakar? Marah tak? Mengganggu. Patut kita kena minta maaf dengan binatang tersebut. Jangan suruh binatang tu kena minta maaf dengan kita. Engkau kena minta maaf dengan aku. Mana Cik? Sebab binatang tidak perlu meminta maaf. Ayam kan, dia berak rumah kita, takkan nak suruh ayam tu minta maaf. Tuan ayam tu kena minta maaf, bukan ayam tu. Ini marah ayam, dia baling ayam dengan batu, pengen tempang ayam tu. Apa dosa ayam tu? Ayam tu tak dosa, yang dosa ya tuan dia, tak erti nak jaga. Contoh ini cerita dia. Ni kadang-kadang kucing orang tu dimarah. Saya tengok ada dalam artikel kesian, kucing disimbah ni air panas. Ni orang lagi berdosa dia tahu. Sebenarnya yang, sebab Nabi kata kullu bunu Adam, maknanya anak Adam manusia. Haiwan bukan lahir daripada keturunan Adam. Tumbuhan bukan lahir daripada keturunan Adam. Siapa dia keturunan Adam? Manusia. Jadi manusia ini sentiasa melakukan dosa. Kemudian Nabi kata apa? Wa khairal khata'ina at-tawwabin. Sebaik-baik orang yang berdosa, dia mohon ampun. Maka Rasulullah kata ciri orang soleh, dia sentiasa mohon ampun. Dia rasa dirinya bersalah. Dia rasa dia telah melakukan dosa.
dosa. Ini sifat orang soleh. Bila kita tidak rasa diri kita dosa, maka kita tidak akan ada hati nak minta ampun. Kita tak ada hati nak minta maaf. Contoh je saya nak tanya je. Kalau jangan marahlah. Ustaz ni suka tanya, tapi yang jawab ustaz, jangan risau. Kan? Antara suami dengan isteri, siapa yang selalu minta maaf dulu? Nak cerita je, saya tak nak cerita jauh-jauh. Antara suami dengan isteri, siapa yang minta maaf dulu? Isteri kan? Antara anak dengan ibu, antara anak dengan ayah, siapa yang minta maaf dulu? Anak. Kenapa bapa tak nak minta maaf dulu dengan anak? Kenapa ibu tak nak minta maaf dulu dengan anak? Sebab kita anggap anak yang berdosa. Kita tak anggap kita berdosa dengan anak. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Betul. Sebab itu kita tak ada rasa nak minta maaf dengan anak. Itu di antara sifat yang terlarang daripada diri kita. Itu sifat ego kita. Apa kita tak pernah dosa dengan anak? Ataupun kita buat dosa memang boleh kita buat dosa dengan anak? Adakah kita tak dosa dengan ibu, dengan isteri kita? Ataupun memang kita boleh buat dosa dengan isteri kita? Itu di antara punca kita tak boleh nak mohon kemaafan kepada mereka, sebab kita halang diri kita, kita anggap kita tak berdosa. Itu punca dia. Sebab apa kenapa isteri rajin minta maaf kepada suami? Sebab ada hadis kata bahawa syurga isteri di bawah telapak kaki suami. Jangan derhaka, tak masuk syurga. Dari situ yang dia takut menor tu. Cuba dia terbalikkan sikit. Syurga itu di bawah telapak kaki isteri. Gaknya mana? Siapa yang timing pula ngah? Confirm yang isteri pula timing. Sebab apa? Ada dia punya imuniti. Orang bila ada sifat imuniti, ada sifat kekebalan, dia tak anggap dia dosa. Dia tak anggap dia bersalah. Sifat tak bersalah adalah sifat bersalahan daripada fitrah kejadian manusia. Ya, sebab itu kita lihat apabila Nabi Allah Adam melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala semasa di dalam syurga, Allah Taala keluarkan dia daripada syurga, ditanggalkan pakaiannya, diletakkan dia di dalam dunia ini. Nabi Allah Adam rasa bersalah, lalu dia mohon keampunan kepada Allah, dan dia letakkan satu tempat yang asing bagi dia, tak pernah sampai dunia. Sebelum ni dalam syurga, diciptakan di syurga, duduk dalam keadaan kenikmatan syurga, dapat isi dalam syurga, tetapi dia dimurkai oleh Allah, lalu dia diletakkan di atas muka bumi Allah yang tak pernah dia sampai. Yang mana dia terbang di barat, isinya di timur. Kita nak lihat apabila Nabi Allah Adam ini sebagai satu punishment, sebagai satu hukuman kepada dia, maka dia rasa dia bersalah, walaupun dia hanya satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam, dia mohon taubat kepada Allah selama 300 tahun. Doanya yang sering kita baca iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu telah dirakamkan oleh Taala dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Apa makna menzalimi diri kami? Sebab kita melakukan dosa. Makna dosa itu tempatnya ialah neraka. Maknanya kita sendiri menghumbankan diri kita dalam neraka sebab kita memilih untuk buat dosa. Tak tahulah kita kalau dosa ni memang orang suruh buat. Biasanya kita memilih untuk buat dosa. Haji buat dosa ni orang suruh ke kita sendiri pilih? Sendiri kan? Ngaku sendiri pilih Lambat semayang orang suruh ke kita sendiri? Lambat semayang tu tak dosa ke? Dosa kan? Dosa. Kita pilih kan? Haji antara tengok TV dengan semayang, tengok TV dulu kan? Kita pilih kan? Ada orang cakap, tengok TV lah semayang nanti. Ada? Tak ada. Sendiri pilih.
Maknanya kita sendiri yang buat dosa. Sebab itu perkataan tu, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, ya Allah sekiranya engkau tidak mengampunkan dosa kami, lanakunanna minal khasirin, sesungguhnya kami termasuk golongan orang yang rugi. Apa mana rugi? Kita akan diseksa oleh Allah Ta'ala di dalam neraka sebab atas pilihan kita. Tapi Nabi Allah Adam dahulu melakukan dosa atas ajakan Hawa. Ada dia punya provokasi. Kita tak ada. Tak tahulah kalau kita ada orang tu. Dan kita pun ada pilihan dan kita ada akal. Bila orang suruh ajak buat benda jahat dengan benda baik, kita takkan tak boleh fikir. Kena Ji? Ji, jom kita merompak je. Kita 50-50 macam. Okey juga. Kan fikir. Orang ajak pergi mencuri, kita kata, oh 50-50 Oh 50-50. Aku tengok je kau manjat Maknanya subahat, benda yang jahat, benda yang dosa, benda yang maksiat, orang ajak, tapi kita boleh menolak tak? Ada tak kuasa kita menolak? Ada. Sebab kita boleh pilih, tapi kita seronok. Maknanya kita pilih sendirilah. Jangan salah kawan yang ajak sihat. Kawan ajak, dia tak paksa kita kan. Ji, besok kita nak mengendap lah, nak skoding. Haji nak ikut ke? Kat mana? Maknanya kita sendiri yang ajak dan kita sendiri yang mendorong. Tak boleh Syekh, skoding kan dosa. Alah, skoding, lepas tu kita taubat lah. Kan ada bunyi macam tu kan Ji? Kita ikut juga. Salah siapa? Kita pilih kan? Betul Ji? Kok tak ada juga, kawan juga salah. Memang degil lah kan. Ya, maknanya kita kena banyakkan taubat. Iaitu kita banyak taubat. Sebab itu kita lihat hadis yang lepas kita bicara bagaimana Nabi SAW, Rasulullah SAW yang maksum. Siapa dia maksum? Ya, ini yang terpelihara dari dosa. Nabi melakukan taubat tidak kurang 70 kali sehari semalam. Isaba'ina marrah. Ada satu lagi hadis, riwayat hadis mengatakan Nabi mohon taubat kepada Allah tidak kurang 100 kali. Buka tengok dalam hadis, paling minimum Nabi mohon ampun 70 kali sehari semalam. Kita dosa hak yang lepas tak habis, yang tadi ada lagi, yang nak coming soon dah standby, steady lagi, tak ada rasa nak bertobat. Kan Ji? Kita, sebab itu kita ni di antara golongan yang agak keterbelakang dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita rasa take for granted lah, rasa selesa dengan dosa. Astaghfirullahaladzim. Jadi kita kena renung. Sebab itu jadi orang soleh mesti rasa kita bersalah. Kita rasa kita berdosa. Sebab kita tak lepas daripada melakukan dosa. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Hadis yang berikut nak menceritakan bagaimana persepsi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tindakan Allah kepada orang yang suka bertaubat. Bagaimana keadaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila orang tu dosa mohon taubat. Bagaimana persepsi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita lah. Kita kalau ada orang nak bagi hadiah, suka tak je? Suka Kau tak suka ke? Kau pun nak bagi hadiah tak payah. Ingat aku tak boleh mampu beli ke? Tak ada. Kaya macam mana pun bila bagi hadiah, sengih je dia. Apatah lagi orang yang memerlukan, lagi suami. Ya? Itu kita rasa gembira kalau kita nak sesuatu hajat kita. Ya Mak Haji Mak Haji lama dah hidam korel. Abang Haji pula pergi Langkawi. Tak pesan tau, tak pesan. Nak pesan takut kena marah. Tak pesan langsung. Tak pesan. Abang Haji pergi ke Langkawi. Ada seminar ke, ada outstation dah pergi Langkawi. Sekali balik dia bawa beg idaman suri namanya. Contoh dah Haji. Contoh. Buka ada kotak. Mak Haji tak minta tau. Tapi dalam hati ada hajat. Nak cakap tak berani. Buka. Sekali buka korel Mak Haji. Agak-agak macam mana Mak Haji? Marah Abang Haji. Abang ni apa bazir beli? Agak-agak kena marah tak Haji? Tak ada.
paling istimewa dapat haji. Terima kasih bang. Kita lama kenal ini. Abang macam tahu-tahu aja. Wah, mesra tak Ji? Seronok tak Ji? Seronok kan? Tapi kalau bawa balik tak ada benda bawa balik. Bawa sotong kering je. Buka-buka beg idaman suri, tapi buka-buka tu sotong kering penuh dengan ikan bilis. Suka juga tapi tak seronok, betul tak? Gitulah kita nak lihat bagaimana Allah melihat hamba-hambanya yang berdosa mohon ampun. Kita baca hadis boleh je? Kita nak pergi tengok. Baik. Hadis yang ke-12. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu afrahu bitaubatin abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahta fi ardin fala muttafaqun alaih. Ya. Wa fi riwayatin li Muslim illahi ashaddu farhan bitaubatin abdihi hinin yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin fala fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'ayisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi zillaha wa qad asiya min rahalatihi fabainama huwa kazalika idhu biha qa'imatun indahu fa'akhadat bi khitamiha summa qala min shiddatil farha Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatin al-farahi rawahu muttafaqun alaih, iaitu Bukhari wal Muslim. Baik, kita lihat bagaimana Nabi nak menceritakan excitednya, seronoknya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang melakukan dosa, hamba-hambanya yang berdosa mohon keampunan. Baik. Daripada Abu Hamzah Al-Ansar, ya, daripada Abu Hamzah Ansar bin Malik Al-Ansari khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Anas bin Malik pernah menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah amat gembira menerima taubat seorang hambanya melebihi dari kegembiraan seseorang yang tidak disangka-sangkanya menemui kembali untanya yang telah hilang. Tuan-tuan, nak cerita, Nabi nak bagi tahu kepada kita supaya kita ini rajin bertaubat. Allah gembira. Tahu gembira? Macam saya cerita tadi, kita ada hajat, lalu hajat kita ditunaikan, begitulah rasanya gembira kita terhadap hajat yang kita dapati. Tapi Allah lebih daripada itu. Gembiranya Allah kerana dia tahu hamba ini sedar bahawa dia ini telah melakukan dosa dan dia kembali segera mencari redha Allah, mohon keampunan Allah. Sebab dia percaya Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah tuan-tuan. Sebagaimana orang yang ketika dia dalam perjalanan di dalam padang pasir, lalu bekalan mereka dicuri orang, hilang. Dicerita dalam hadis ini, satu kumpulan berada di padang pasir dengan kelengkapan-kelengkapan, peralatan-peralatan, keperluan dia dalam padang pasir, tempat yang susah, lalu hilang. Selepas dia tidur, hilang. Dia hilang. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Barang yang kita sayang, barang yang kita jaga, sekali hilang daripada kita. Tempat yang begitu sukar, padang pasir, untanya hilang, barangnya hilang, bekalan dia hilang, semua hilang. Dia bersendirian di dalam padang pasir, hilang. Agak-agak macam mana tuan? Kecewa tuan-tuan, peras,
rasa Allah, apa lagi kita nak? Tak ada benda lagi. Kalau ada unta kita boleh naik unta, kalau ada bekalan kita boleh makan. Ni tak ada dah. Benda yang kita perlu hilang daripada diri kita. Kita rasa teramat kecewa. Ya Pak Haji? Betul Pak Haji? Gelang Mak Haji hilang. Agak-agak seronok ke tidak Mak Haji? 3 hari tak makan ni Mak Haji 3 hari dengar, bang, gelang awak bagi dulu hilang bang. Habis nak suruh ganti? Tak lah. Kan? Risau je kata kan? Risau je. Tak je Abang Haji pun dah gaul kepala. Nak ganti bukan RM1 RM2. Hei, ni sekarang barang mahal. Kan? Nantilah, sabarlah yang nanti sampai waktu nanti abang ada dapat kerja lebih ni, ada lebih-lebih sikit, nanti kita belilah yang. Tak nak yang macam dulu juga. Yang dulu gelang balok Mak Haji. Oi. 3 orang kau. Mana nak carau? Haji kan? Habis asyik ngeteh je, tak ada nak nipan. Kan? Jadi sabar Mak Haji rasa kecewa. Seminggu makan, masak pun lebih kurang je, masak air je gitu. Kecewa, barang habis tak ada. Betul tak Haji? Agak-agak boleh tak macam tu Mak Haji? Tak agak-agak kalau macam tu lah, agak-agak nak masak pun tak ada murid Mak Haji nyidai baju pun tak ada. Biasa kibas main campak je. Apa pasal? Terkenang bang, barang tu bukan senang bang. Zaman kita kahwin dulu bang, ada sentimental value pun lagi. Wah, lagi rasa ya Allah macam dunia dia tak ada ya Pak Haji Maka cerita juga itu bagaimana rasa kecewanya hamba Allah tadi itu, sampai ketikanya dia pun tertidur. Dia tidur. Sekali dia tidur apa tu tuan-tuan? Bangkit tidur. Unta yang hilang ada kat sebelah dia. Barang-barang yang hilang semua ada balik. Allah, seronok tak Haji? Kalau boleh melompat, dia melompat je. Seronoknya Haji. Mak Haji gelang Mak Haji tadi hilang. Sekali tengok bawah bantal Mak Haji. Allah, rasa berguling-guling. Seronok tak Haji? Seronok tak Haji? Tak seronok? Ataupun sorok, biar jangan bagi tahu Abah Haji, nanti Abah Haji dapat baru. Itu mengelat namanya tu. Ada juga dia niat begitu. Contoh ya Abah Haji, seronok sebab barang kesayangan kita jumpa. Seronoknya hamba Allah Ta'ala ni tuan-tuan, sampai gembiranya sangat barang dia tadi hilang, tadi jumpa. Apa dia kata? Allahumma anta abdi, ya Allah engkau hamba. Sampai dia cakap, dia doa kepada Tuhan, ya Allah seronoknya engkau hamba, aku Tuhan. Terbalik. Dia punya seronok tuan-tuan, dia doa kepada Tuhan, nak cerita kepada Allah, ya Allah terima kasih dapatkan balik barang dia, ya Allah engkau hamba, aku Tuhan. Terbalik. Seronok punya pasal barang keperluan dia itu jumpa balik. Itu pun dah terbalik-balik cakap dah. Mak Haji masa tu ketar-ketar terus. Dan nak masak nasi terus siang ikan. 10 ekor ikan pun boleh dia habis masak hari tu. Sebab apa? Seronok benar. Pasal gelang 3 urat tadi dapat Mak Haji Kau dapat 4 lagi hebat. Lagi pening kepala. Macam mana hilang 3 dapat 4? Itu lagi lah tak tahu langsung. Terus pengsan ke apa benda, wallahualam. Baik. Bagaimana kegembiraannya hamba tadi sampai lupa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah engkau Tuhan, engkau hamba, aku tu Tuhan, terima kasih kerana kembalikan keperluan. Menunjukkan kesungguhan, keseronokan hamba ini dalam keperluan. Nak digambarkan, Rasulullah nak gambarkan bahawa Allah lebih gembira lagi daripada itu. Saya nak cerita tadi, barang yang kita sayang hilang, kita jumpa balik, begitu gembiranya kita, seronoknya kita, senyum sampai ke pagi. Nak cerita, Allah lebih suka lagi kalau hambanya yang berdosa mohon ampun. Apatah lagi hambanya tak berdosa mohon ampun. Jadi kenapa kita tak nak mengambil peluang supaya Allah gembira dengan taubat kita? Kenapa kita nak simpan kita punya dosa? Kita ni suka simpan tau. Simpannya. Dosa? Alah tak apa, nanti kita mohon ampun lah. Ji, dosa Ji? Tahu dosa. Alah nanti kita taubat lah. Maaf
Haji tengok saya lain macam ni, macam marah apa ni tengok. Sebab saya gayakan macam tuan-tuan buat juga ke? Tak, sebab kita suka, minta maaf saya cakap, kita suka menangguhkan taubat kita. Kalau Allah Ta'ala gembira sentiasa, Allah Ta'ala tak pernah jemu nak nunggu duk taubat kita. Tak pernah jemu. Dia tunggu. Sehingga dia kata, malaikat, kau tengoklah hamba-hambaku di dunia, mana yang mohon ampun. Aku akan tunggu. Aku akan sedia mengampunkan dosanya. Tapi kita suka taruh je ya. Simpan. Tak apalah. Nantilah. Ini muda lagi. Allah, tak apalah. Sedih je. Macam dia tak tahu besok dia boleh hidup lagi ke tak? Kan Haji? Macam lepas kita keluar ni, kita boleh hidup lagi ke tidak? Ini kenapa tak tunggu? Sebab Allah Ta'ala tunggu-tunggu. Mana ni? Mana? Allah gembira, suka. Bukan Allah marah. Kita marah. Saya salah dengan Haji. Saya hampa dengan Haji. Kena marah dulu baru minta maaf tu. Haji, saya minta maaf. Inilah Ustaz, tak boleh aku adu. Dia nak dia pulangkan, aku pulangkan. Berdemar, gerbu. Pasal kita bersalah. Iyalah. Tak ada kata apa. Dah marah habis puas. Dah minum air kebat baru dia kata, yelah, lain kali Ustaz. Ni Ustaz ni tak habis lagi tu. Nak maaf kena sambung lagi tu. Ini perangai kita manusia, betul je? Sebab tu kita tak apa nak minta maaf dengan manusia. Sebab kena kutuk dulu. Tak bagi peluang langsung. Wah, berubah. Masa ni aku nak bagi pulang baku buah keras kata. Padahal senang je. Yalah, saya maafkan. Pula ada kawan pula. Maafkan tu lah. Marah pula orang maafkan orang. Subhanallah. Sabar je. Sebab kita ni tak ada kuasa nak mengampunkan dia. Dia dah minta maaf tu, syukur nikmat lah. Maknanya dia mengaku lah. Dia nak ulang lagi, itu dia punya pasal lah. Mana Haji? Muhammad Haji, nak tunggu setahun sekali? Hari-hari lah. Sebelum Abang Haji pergi kerja kan, bang salam. Minta maaf ya bang ya, malam tadi kalau apa-apa semalam tu ada silap-silap. Kau ni apa pasal Minah? Kau macam tak nak bagi aku balik pula. Abang Haji pula rasa heran pula. Jangan heran, patut kena buat dah lama macam tu. Ya? Abang Haji nak pergi kerja. Oh Minah, abang nak pergi kerja ni minta maaf ya, malam tadi ke sepanjang hari semalam abang ada salah dengan Minah kan. Minta maafkan abang ya. Biar abang nak pergi dapat kerja rezeki yang berkat. Kan seronok kan? Tak boleh tukar kan nak buat macam tu? Cium dah. Cium bukan minta maaf. Kan? Apa dia? Bulan tabiat tak ada. Memang kena buang tabiat yang tak elok tu. Tak, pasal kita lama tak buat tu yang jadi macam tabiat tu. Tapi tabiat tak elok tu kena buang lah. Baikilah. Nak jadi orang saleh tak? Nak berkekal juga jadi tak saleh. Tak kata apalah, tabiat pun tabiat lah buat. Ini kadang-kadang orang Melayu ni payah. Dia cuba nak buat kebaikan, orang peli dia. Semalam makan apa? Nanti 3 hari je kan. Dah, kawan cuba nak berubah, kita peli. Macam mana kita nak berubah? Ini yang jadi antara faktor penyangga untuk kita nak buat kebaikan. Bila orang buat kebaikan, peli panjang. Nampak je, dah pakai lebay dah. Lah, pening kawan tu, baru tak pakai lebay. Sekejap je pakai lebay, dah marah pula. Pening kepala Syekh. Jadi macam mana orang nak buat baik kalau kita selalu, patut pujilah dulu. Semat lah je pakai lebay. Ustaz peli kita dah cantik lah sikit. Dulu nampak terang, hari ni nampak okey, kelang lah sikit. Dah pakai kan? Kalau tak pakai terang, spotlight. Kan? Jadi pakai, kurang lah sikit, tak kurang silau. Poli juga. Kadang-kadang bagilah satu motivate kat dia. Kena Haji Abang Haji pernah puji masakan Mak Haji? Malam Jumaat je dia puji tak? Ini masalahnya tu. Malam Jumaat, sedap awak. Macam cerita Alibaba Bujang Lapuk jugalah. Pasal bubur getah, engkau punya kari memang sedap. Auta semua tu. Kan?
Minta maaf je memang susah kita nak berubah kepada kebaikan sebab banyak faktor-faktor mengganggu. Itu semua syaitan yang membisik supaya kita tak boleh buat perubahan. Sebenarnya perlu kita buat perubahan. Jadi semasa ke semasa. Tak salah. Benda kebaikan. Khabar. Bang lain macam ni semalam dah dengar kuliah ustaz tu. Kita kena ubahlah sikit. Ustaz mana? Alah ustaz yang pakai kacamata tu. Kita mau nak ikut, datanglah. Ada sikit. Paling-paling dia dengar, sama-sama dengar. Tak payah nak berceramah balik. Kan? Ni nak ceramah balik kat rumah tak kerti dah. Kan? Nak khabar dekat apa? Dekat anak bini dah tak pandai. Tak apalah. Jadi sekurang-kurangnya kita faham. Ya tuan-tuan, kalau Allah suka, Allah gembira tentang dosa manusia, hambanya bertaubat. Kenapa kita tak nak mengambil kesempatan itu? Kita kalau orang suka apa yang kita buat, kita nak ulang lagi tak perbuatan kita? Ataupun kalau kita buat orang menyampah, kita nak ulang lagi ke? Nah, kita dari segi manusia, apabila kita lihat sesuatu yang menggembirakan seorang, kita akan usaha untuk nak buat lagi dan buat lagi. Kenapa dengan Allah kita tak nak buat demikian? Nampak sangat kita ini terlalu manusia yang dhaif. Selalu sangat kita ini, kita melepaskan peluang-peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang senang-senang. Sebab di atas nafsu kita, di atas keegoan kita, di atas kesombongan kita. Ya? Mak Haji kalau Mak Haji tahu Abang Haji suka makan kopi O, takkan Mak Haji tak nak buat kopi O lagi kan? Abang Haji makan kopi O habis, Mak Haji mesti buat lagi. Takkan tak buat, habis lah kopi, dia kata. Tak akan marahnya. Dia akan ulang lagi buat itu. Sebab apa? Menggembirakan suami kita. Bila menggembirakan suami kita, pahala bagi Mak Haji. Tak Mak Haji Abang Haji pun sama juga. Menggembirakan isteri, pahala bagi suami. Maka kalau ada peluang tuan-tuan, Allah Ta'ala begitu memberitahu pada kita gembiranya Allah Ta'ala kepada kita, maka kenapa kita ni tidak mahu berusaha untuk mencari kegembiraan Allah? Bila Allah Ta'ala gembira tuan-tuan, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala seronok, apa tempat yang kita dapat? Apa balasan yang kita dapat kalau Allah Ta'ala suka? Nasya syurga Allah. Itulah yang paling besar. Kita kalau buat orang suka pun macam-macam kita dapat kenyang. Mana je? Yang dapat ngeteh-ngeteh ni kawan belanja tu sebab apa? Sebab dia suka kita lagi. Cuba kita menyampah, tak ada dia masuk, dia panggil, oi tak ada datang. Dia tak akan panggil sampai ke sudah. Kalau datang pun kita nak balik. Pasal kita tidak digemari. Setuju je? Yang boleh duduk kat kedai lama-lama mengeteh tu semua member-member. Unmember tak akan duduk. Apa kesannya? Roti canai es keping. Sejuk. Ada kita panggil musuh kita, mari jom makan roti canai. Tak tertelan kita makan. Kawan tu ada kat sebelah pun tak makan dah. Pasal apa? Musuh. Begitu juga dengan Allah. Allah gembira, Allah suka, Allah seronok. Kenapa kita tak buat seronokkan? Dan kalau kita tak mohon ampun dengan Allah Ta'ala tak rugi apa pun. Tapi yang rugi ialah kita. Maka kita ambil peluang tuan-tuan dan puan-puan. Kesempatan-kesempatan yang Allah Ta'ala bagi ni, teruskan. Rasakan diri kita ini bersalah, rasakan diri kita berdosa, supaya kita sentiasa mengadu kepada Allah, sentiasa kita berhubung dengan Allah, bahawa mohonlah dengan dosa ini merapatkan kita dengan Allah, supaya kita tidak ada dosa. Sebab apa tu kata Nabi, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang berdosa lalu dia bertaubat, kama la zambalah, seolah-olah dia tidak ada dosa. Jadi ambillah kesempatan ini, insya-Allah moga-moga kita menjadi orang yang sentiasa bertaubat dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh, dan akhirnya kita akan mendapat 4 golongan, termasuk dalam 4 golongan yang Allah Ta'ala beri nikmat di dunia maupun di akhirat. Sekadar itu yang dapat saya berikan pada malam ini. Minta maaf banyak-banyak je. Ni tak ada kena-mengena orang hidup orang mati. Jadi kalau nak ngeteh lah, tak ada masalah, tak ada hal punya. Itu sebagai satu friendly, sebagai satu perhubungan, bagus.
benda-benda tu. Tapi jangan sampai lupa anak bini. Ngeteh sampai lupa anak bini. Kalau bini terlupa nak buka kunci. Oh, macam nak pecah pintu pula. Pasal apa? Marah. Tadi dengan kawan gelak gempita. Seronok, balik-balik pintu pecah. Kawan, hantar pula beritahu kawan, aku pecah pintu hari ni, padan muka bini aku. Tak malu pula cerita pula lagi. Dia cerita kat kawan dia, hak keburukan isi dia. Subhanallah, sabar je. Jadi kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Padahal dengan isteri lah yang kena jaga, dengan anak-anak yang kena jaga. Sebab apa yang cerita Haji semua A sampai Z, semua dia tahu. Tak tahu, nak tahu macam mana? Tunggu dia pergi pejabat agama, nak mencerai. Apa yang dia cerita je? Tak ada cerita baik. Tak ada. InsyaAllah. Bila nak bercerai, tak ada satu pun perkataan baik. Tak ada. Kau cakap, dia tak ada beli berkat. Ada ustaz, tapi. Ada tapi juga. Ini pengalaman saya lah. Kalau nak nyata kes orang bercerai ni, nak bercerai ni, yang si suami cakap yang si isi buruk, yang si isi cakap si suami buruk. Tak ada yang baik. Takkan tak ada baik langsung tuan, puan. Ada ustaz, tapi ada tapi lagi tak baik lah tu. Wah, asam betul. Jadi jangan sampai peringkat gitu. Habis semua dia cerita semua kan. Jangan main-main je. Soal dalam tak beli pun dia cerita tuan. Iya. Pernah saya satu cerita pasal kes soal dalam je nak bercerai. Saya punya gelak tengok. Sepanjang saya kahwin ustaz, nak tahu ustaz? Mana saya tahu kalau puan tak cerita. Sepanjang saya kahwin ustaz, dah 10 tahun, dia satu helai pun tak pernah belikan soal dalam saya. Lah. Soal dalam. Saya kata kau tak payah pakai soal dalam kan bagus puan. Ustaz ni marah pula dengan kita. Dah, soal dalam kau wajib. Janji tutup aurat. Mana Haji? Orang tahu mana tahu pakai soal dalam tak soal dalam. Kalau abang Haji tak pakai soal dalam, masalah lah sikit. Tak, ini cerita dah. Itu pun keluar Syekh. Tapi tengah baik takkan keluar. Takkan keluar. Tak pakai soal dalam pun tak apa Abang Haji bagus. Tengah tak baik, semua keluar Dia tidur berdengkur pun dia cerita. Alamak, sabar je Ji. Time tak baik. Time baik. Jadi masa ni lah kita clearkan supaya jangan jadi tak baik. Itu iklan. Kata dah habis dah Ustaz. Ya, okey. Minta maaf je. Okey, teruskan. InsyaAllah. Ni soalan ke apa ni? Okey. Ya. Ya, insyaAllah. Amalan-amalan tu memang ada Cina buat. Ada kita Al-Quran ni buat. Ada perlu dikritikan kita tadi. Jadi bagi pendapat saya punya ni, saya tak tahu. Dan bila kita tak tahu, kita buat yang baik dulu. Yalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Macam-macam ya. Ya. Baiklah. Okey, baik. Saya faham. Sekarang ni dunia tanpa sepadan. Semua ada, kuliah online macam ni, YouTube ini, video ini dan sebagainya. Itu di antara keindahan sebenarnya dalam kita mencari ilmu. Bagi saya, kita balik kepada basic ataupun asas pegangan kita. Saya pegang kepada firman Allah SWT, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa juga kerja yang kita lakukan baik, baik, sama ada dari segi moral, dari segi etika, dari segi agama baik, maka akan dibalas kebaikan. Apa juga kerja yang ataupun amalan kejahatan yang kita lakukan walaupun sebesar zarah akan dibalas kepada kebaikan. Baik. Ada setengah daripada kalangan masyarakat kita mendapat maklumat bahawa amalan Ashura, bubuk Ashura itu amalan Syiah. Maulid amalan Syiah. Banyaklah yang diperkatakan amalan-amalan itu. Baik. Apakah amalan Islam? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai, iaitu Islam ini tinggi, tak ada yang tinggi. Memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang meniru satu kaum, maka dia jadi kaum tersebut. Hadis itu kena ditafsir secara
jelas. Kalau setakat mafhum saja, memang dengar macam tu susahlah. Maknanya kita tak boleh pakai kain pelekat. Sebab kain pelekat bukan amalan orang Islam, orang India. Sudah. Jadi kita jadi India ke? Sebab itu kita kena faham. Dalam Islam, memang kita boleh meniru seseorang itu sekiranya ada yang baik. Yang baik. Haji pakai cekak musang. Cekak musang tu cekak musang. Pakaian siapa? Padri. Haji kena pakai teluk belanga. Macam sahabat kita. Sudah kena potong semua lah, leher pula. Semua nak pakai teluk belanga pula. Dan kena lihat lah. Benda ni boleh ke kita pakainya jadi padri? Contoh pakai cekak musang jadi padri? Tak. Jadi kena lihat, kalau perkara itu baik, menutup aurat dan cantik, labat, silakan. Mana je? Jadi ada juga amalan yang perlu kita tolak, ada juga amalan yang boleh dikekalkan asalkan tidak menolak tentang kecantikan Islam. Banyak Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kebanyakannya adalah amalan jahiliah, tapi di-upgradekan. Upgrade maknanya dah jadi tradisi Arab, maka dibetulkan. Ditambah baik dengan wahyu Allah, dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita beranggap bahawa bubuk Ashura ni kerana peristiwa Nabi Nuh, campur, maka tolaklah benda itu. Bukan itu yang kita nak. Tak ada bubur pun boleh. Yang mustahak kita buat makan je lah sebagai sumbangan sedekah. Jangan ataf ataupun mengkaitkan kepada amalan tersebut. Tak perlu. Jadi nak buat bila-bila boleh tak semestinya 10 Muharram. Nak buat besok, buatlah. Kenapa awal? Dah orang Melayu pula tanya, kenapa awal? Nak bagi makan. Awal peduli apa? Makan je lah. Jangan jadikan dia sebagai satu qat'i. Tahu qat'i? Mesti buat pada hari tersebut. Macam malam Jumaat. Tuan nak buat sembahyang Jumaat, nak baca Yasin. Bacalah. Tak nak baca pun jangan kata, engkau ni apa tak pergi surau ke? Tak baca Yasin ke? Jadi macam satu benda hak yang kewajipan. Tak ada. Dia fleksibel. Jadi kita boleh letakkan bahawa amalan Islam yang baik adalah flexibility. Benda yang bebas untuk kita lakukan. Jangan menjadikan sesuatu yang dimestikan kecuali ada dalil yang jelas. Al-Quran mengatakan mesti buat. Rasul kata mesti buat. Yang itu tak ada kompromi. Benda-benda yang aradi, benda-benda yang kesampingan, benda-benda yang aksesori ni, yang ramai banyak kita suka buat sini, kita menilai dari bentuk kebaikan dulu. Jangan bentuk kepada amalan orang dahulu, orang Syiah lah. Yang saya tahu dalam video tu dia kata Syiah. Jadi kita sampai apa nak buat apa tak tahu. Sampai dia kata tengok handphone lebih baik daripada baca doa akhir tahun. Di situ nak jawab pun saya kata tak sepatutnya dia jawab macam tu. Kalau dia kata tak payah buat, sudahlah. Dia kata lebih baik tengok handphone daripada baca doa awal tahun. Doa kan ibadah. Tengok handphone belum tentu ibadah. Main game lagi bagus dia kata. Jadi itu suatu benda, ungkapan yang perlu dia hati-hati sikit lah bagi saya lah. Saya tak kata dia salah. Ada hujah dia. Tetapi janganlah mengaitkan satu amalan kebaikan dengan sesuatu yang lara. Yang itu saya tak berapa setujulah dari bentuk itu. Kalau nak cakap okey, tak nak buat apa-apa, duduk saja sudah. Tak kacau orang, tak salah. Jangan dia kata lebih. Kalau dia kata, ada setengah dia cakap baca Yasin dengan tengok TV, lebih baik tengok TV daripada baca Yasin malam Jumaat. Ini suatu perkataan yang nampak sangat macam seolah-olah baca Yasin langsung tak guna. Wallahualam, kita tak cakap, semua ada ilmu. Cuma ulasan pengupasan itu kita kena fahamkan supaya jangan terlalu rigid sangat. Jangan terlalu ridikul sangat. Boleh ridikul kalau dia qat'i, yang memang jelas hukumnya tegahan, jelas hukumnya larangan. Yang ini cuma khilafiyah saja. Khilafiyah ni mana ada pandangan yang mengharuskan, ada pandangan yang menidakkan. Jadi pandangan masing-masing kita boleh pakai. Yang ini kita faham. Jadi saya nak jelaskan di situ, maknanya kita biar berimbang.
Jangan terlalu kata orang tu terlalu rigid sangat, terlalu ketat sangat sehingga tak ada apa benda nak buat. Bagi saya kalau rasa amalan kita dah cukup, boleh tinggalkan amalan-amalan yang rasa tak berapa nak nambah-nambah ni. Yang ada pun tak berapa nak cukup, lepas tu nak buang lagi. Kalau ada alternatif yang baik, okeylah, silakan. Kita maknanya berlapang dada, maksudnya saya. Dalam bentuk ni berlapang dada. Jadi kalau nak buatlah, tak nak buat, tapi jangan dikaitkan 10 ansurah tu mesti buat bubuk. Ini betulkan je. Betulkan dari segi bentuk, kita menetapkan, sedangkan itu bukan tetapan daripada agama kita. Jangan kita menetapkan terus. Dia boleh menetap untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Contoh, Haji kata saya ni wajib puasa Senin Khamis. Bagi Haji tak boleh suruh Haji kena puasa juga. Tak boleh. Sebab itu adalah option, pilihan. Kita menetap untuk diri kita boleh, kita ajak dia boleh, tapi tak boleh kata engkau kena wajib semua puasa Isnin Khamis macam Nabi buat. Sebab kita tak tahu musakah dia, masalah dia, kesihatan dia. Sebab itu adalah tatawung, apa dia? Tambahan, ekstra. Haji nak makan ayam, ekstranya Haji nak ada sos. Yang Haji ni nak kicap, tak kena sos. Dapat sos lah kita. Maknanya dalam bentuk yang flexibility, kita tak boleh nak push orang supaya mengikut kita selagi dia bukan ada nas yang jelas. Kalau ada nas yang jelas, semua kena pakai. Tak boleh menolak, salah. Boleh je? Jawapannya boleh? Lebih kurang? Kalau tak, susah juga kan. Sebab sekarang ni macam-macam. Ni satu lagi saya nak beritahu, kadang-kadang orang yang belajar kat YouTube lebih pandai daripada ustaz. Masalah ni, dia tengok kat YouTube, dia berkenaan 30 minit je, tapi dia belajar macam 30 tahun. Ustaz cakap tak pakai, saya dengar YouTube. Subhanallah. Saya yang ni saya tak boleh terima ni. Kan ustaz ni mengaji lama dah, dia cuma tengok YouTube 30 minit je, tapi macam 30 tahun dia punya mengaji. Kita cakap tak ada ustaz, salah lah ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Sabar je. Awak mengaji pun kadang-kadang tengok, kadang tak tengok. Baru dengar. Bukan mengadap 30 minit tu pun. Ini satu masalah juga. Sebab itu bagi saya, orang yang belajar melalui YouTube, melalui layar maya, dia bukan belajar. Dan dia tak boleh dia berhujah. Dia tak boleh hujah dengan apa yang dia belajar. Sebab siapa yang taukidkan dia tu sebagai murid pada Tok Guru tu? Tok Guru tu tak kenal tuan. Kita buka kan? Hak yang ngajar tu memang ustaz lah, betul lah. Tapi dia tak iktiraf kita sebagai murid. Macam ni, tuan boleh dakwa saya belajar kalau saya sendiri. Faham tak? Tuan itu sebagai makluman, informasi, tapi bukan belajar. Adab belajar, musyafahah, talaki. Mesti berhadap dengan Tok Guru. Kalau ustaz tu berceramah, kita boleh tanya tak? Dia buka YouTube, ustaz angkat tangan, saya nak tanya, dia boleh jawab tak? Tak boleh. Yang ni boleh jawab kan? Betul tak betul, orang Malaysia cerita lain kan? Maknanya ada interaksi. Itu namanya belajar. Yang kalau melalui itu adalah informasi, maklumat. Terima kasih tuan tanya. Saya tahu benda ni dah jadi saya pun tadi dapat juga ada orang tanya sama soalan tuan tu. Saya belum jawab lagi sebab saya melalui maya, saya tak apa nak jawab. Sebab belum tentu dia baca. Dah dekat 3 hari baru dia baca. Maknanya apa yang dimaksudkan dah lari daripada maksud dia. Kalau dah macam ni direct tu, insya-Allah. Sebagai informasi macam ni masuk dalam laman, masuk informasi orang nak tengok, dia like ke tak like itu nombor 2, tapi dia dapat informasi. Tapi sebenarnya dia kena datang dengar kuliah. Kena datang. Itu adab. Baru kita mendapat ilmu yang kata waktu ilmu yang adil. Hidup tak adil.
Itu yang jadi berdebat dengan ustaz. Dia belajar dengan YouTube, dia berdebat dengan ustaz. Dia lebih cerdik daripada ustaz. Lala ustaz semua salah, dia je betul. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Wallahu alam, itu yang dapat saya berikan. Minta maaf kalau tak sampai pada maksud Tuan Haji, tapi bagi saya, selagi ia tidak bercanggah daripada amalan Islam dan perkara itu adalah kebaikan, maka kita buatlah kebaikan itu demi kita nak dapat kebaikan. Walaupun benda itu hanya sedikit kebaikan, ada kebaikan kita buat. Wallahu alam. Terima kasih je. Okey. Baik, yang lain ada? Kau ada yang rasa tak puas hati ke? Ya, insya-Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu Syiah itu Islam ke ataupun Islam itu Syiah? Amalan Iya. Kan? Kalau Islam ikut Syiah, Syiah itu ada yang bukan Islam, yang bukan Islam. Jadi Syiah kalau ikut surah dia sama badan lah. Kalau dia pergi satu kuburan, dia akan membuling pandangan melalang. Jadi macam itu yang Islam menjadi ini. Dan kita nak ikut Islamnya tu, kalau Ustaz kita tadi ubah surah tu daripada sejarah di Minah kan. Jadi ikhlas tu. Kalau kita ikut sejarah dia tu, nanti sebenarnya kan ada Ustaz mengatakan hari surah bagi makan tu lebih utama dan juga disertakan dengan puasa sunat dia. Jadi pada saya, siapa itu siapa? Kita Islam itu Syiah tadi. Kalau kita Islam besar tapi tak betul badan kita, badan kita boleh melalak dekat orang. Ya. Cuma sekarang ni orang cuma nak mainkan ketinggalan itu tau. Ya. Benda yang tak tahu jadi tahu. Masalah. Ya. Baik, terima kasih pandangan Haji. Alhamdulillah, satu cetusan yang baik. Satu dialog ataupun satu diskusi yang baik. Saya perkataan tadi saya cakap mengikut tadi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu, siapa yang mengikut satu kaum maka dia jadi kaum tersebut. Saya tak cerita bahawa Islam ikut Syiah. Syiah mendakwa dia yang buat perkara itu. Dalam artikel tadi dia kata Syiah mendakwa ini dia buat. Syiah pun banyak cabang. Yang mendakwa itu ada Syiah Islamiyah, Ismailiyah. Ismailiyah yang melarang menepuk-nepuk dada dan sebagainya. Jadi Syiah ni banyak. Kita nak kupas panjang cerita. Nak cerita amalan ini bukan amalan totally Syiah. Syiah yang mendakwa. Kita pun tak pernah mendakwa bahawa amalan Ashura ni amalan Ahli Sunnah wal Jemaah. Tak pernah. Cuma kita mengambil sempena sejarah Nabi Nuh, yang mana apabila selamat daripada banjir besar, terdampar di Bukit Judi, lalu makanan tak ada, dia campurkan semua makanan untuk boleh 80 pengikutnya makan, termasuk dengan hewan-hewan. Itu saja. Yang masalahnya yang jadikan Ashura itu 10 ialah Syiah. Amalan kita itu nak buat bubur ke tak nak buat bubur. Tu saya kata nak buat bubur tak nak bubur tak ada masalah. Dia mendakwa dia yang menciptakan benda itu. Kita tak mengatakan dia yang cipta. Dan Islam pun tak ngaku yang dia yang buat. Dan kalau ada amalan yang kebaikan daripada Islam punya kaedah, maka ia daripada Islam. Sebab kalau Syiah mendakwa, dia ambil dari mana? Kalau dia kata dia create sebagai satu amalan, maknanya agama ni tak betul lah. Faham tak? Kalau dia mencipta amalan tersebut dengan amalan Syiah, maknanya amalan Syiah itu tak betul. Dia kena ambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis, baru betul. Faham tak? Jadi kalau dia dakwa tapi dia tak dakwa dia ambil daripada Al-Quran, tak ada masalah.
terpulanglah dia dakwa. Kalau kita melaksanakan amalan itu berpandukan kepada Al-Quran dan hadis, ada sejarah yang pernah berlaku dan kita ambil, kita boleh kata itu juga daripada amalan Islam. Tak ada masalah. Sebab itu saya kata kita balik kepada basic. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang Islam boleh meniru bukan Islam asal benda itu baik. Dia buat kapal terbang, kita tak pandai buat kapal terbang. Bagus tak teknologi kapal terbang? Tak boleh baik, tak boleh. Nanti kita jadi dia. Benda baik boleh ambil. Betul. And then jangan kita terlalu rigid. Kalau orang kafir buat langsung tak boleh buat. Ni meja tak boleh pakai sebab ini orang kafir buat. Sudah, mic tak boleh pakai sebab mic orang kafir buat. Ada kebaikan kan? Silakan. Yang itu maksudnya kita berlapang dada dalam bentuk demikian. Asalnya manfaat balik kepada kita, ada kebaikan untuk kita dan tidak bercanggah dengan akidah dan hukum Islam. Bas, silakan. Boleh je. Ya? Itu minta maaf lah, macam saya cerita pakai kain tadi lah. Bukan amalan kita. Orang Melayu mana pakai kain? Tak pakai. Tapi kenapa kita pakai? Jadi kita ni dosa lah. Itu masalahnya. Sebab orang Melayu dia tak ada seluar. Dia ada baju je, baju Melayu. Minta maaf lah kan? Itu gurau je kan? Sebab tu dia kena pakai samping. Kalau tak pakai samping, bukan baju Melayu. Itu cerita lah, nak cerita pakai kain. Jadi kain pun dah kain pelekat pun dah jadi seluar pelekat. Dah macam-macam kaedah. Jadi benda itu mendatangkan kebaikan sebab mudah dan menutup aurat. Bas, silakan. Jadi pandangan Haji saya terima juga. Dia dakwa tapi kita tak kata dia punya. Jadi cuma yang saya nak nasihatkan, jangan tepatkan dia dengan unsur-unsur yang kita menetapkan sehingga tidak ada ruang untuk berdiskusi. Maknanya kita dalam keadaan berlapang dada. Wallahu a'lam. Bolehnya. Terima kasih kerana perkongsian yang baik ini. Moga-moga Allah Ta'ala beri hidayah pada kita. Moga-moga Allah Ta'ala bagi jalan yang lurus pada kita. Kita ni manusia dhaif, tuan-tuan, banyak kelemahan. Kita mengaji pun tak berapa banyak. Mungkin ada kesilapan-kesilapan, kelonggaran-kelonggaran. Kita sama-sama membentuk. InsyaAllah moga-moga kita sekurang-kurangnya taklah jadi orang yang tertinggi, tapi kita jadi golongan orang yang bawah daripada tinggi. Daripada langsung tak ada. Gitu yang saya nak lah, insyaAllah. Jadi kita ni kadang-kadang terlalu excited nak terus melompat, sedangkan kita tak mampu nak melompat. Kita mampu yang mana yang kita mampu, betulkan mana yang silap, mana yang baik ditambah baik, mana yang kurang ditambah, mana yang buruk kita kurangkan. InsyaAllah kita akan jadi orang yang terbaik, insyaAllah. Sekadar itulah untuk malam ni. Minta maaf banyak. Terima kasih yang bertanya, terima kasih yang memberi pandangan. Moga-moga pandangan-pandangan ini memberikan inspirasi kepada kita, membuka minda kita sebagai manusia yang sentiasa berada dalam kelemahan, insyaAllah. Aku liqouli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum wasal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al ma'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adhim hubbahuma, Allah
صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma